Ya kawan-kawan, kita bersama dengan Tham Yok Kong di Nabawan ini. Kita menjalankan satu program transfer of knowledge kepada youth yang ada di sini, menjurus kepada pelancongan. Walau bagaimanapun kita telah discover something sangat awesome di Nabawan ini. Jadi kita ingin bertanya kepada Tham Yok Kong, apakah yang anda lihat dan potensi Nabawan sebagai satu destinasi pelancongan luar bandar di Sabah ini? Sebenarnya yang pertama kali saya sampai ke kawasan ini bukan sebenarnya Nabawan, tapi laluan ke Sepuluh, ke Patok Bungku memang terkena pada 90-an. Tapi lepas saya ketahui kawasan ini iaitu pensiangan, saya telah buat sedikit kajian itu melalui cerita daripada sebenarnya bukan cerita daripada buku. Saya baca daripada buku, ia adalah tempat yang sangat hangat kalau dari segi peperangan. Okey, sejarah Antenum rupanya Antenum ini, pahlawan Antenum ini berasal dari pensiangan Kampung Selangit. Itu sejarah kita British North Borneo. Dan pensiangan ini adalah daerah pendalaman kedua British North Borneo. Kerajaan British North Borneo ia pindah dari Renum ke pensiangan oleh kerana ia diserang oleh pahlawan Antenum. Dan berkenaan dengan Perang Dunia Kedua, pensiangan adalah markas tentera Jepun yang terakhir. Apabila mereka sampai ke situ, mereka pindah dari Sapong Tenom ke pensiangan melalui jalanan mereka ke Maupung, Rendum dan sampai ke pensiangan. Perang pun akhir. Mereka di arah patah balik. Dalam perjalanan mereka patah balik, banyak dibunuh. Dan kalau kita katakan laluan maut dari Sanakan ke Ranau dahsyat, ini lagi dahsyat. Tapi ini kerajaan Jepun tidak mahu diketahui kerana mereka buat kesilapan dalam perang dan mereka mungkin besar kemungkinan mereka malu kerana mereka kalah. Waktu konfrontasi berlakunya juga peristiwa-peristiwa yang ada di pensiangan, maka tentera kerajaan Australia telah hantar tentera Kurka buat jagaan supaya tu tentera Indonesia tidak masuk ke kawasan kita ini. Lepas itu banyak tempat-tempat yang sangat cantik. Beberapa tahun yang lalu saya sudah sampai ke pensiangan iaitu Kampung Salinatan melalui jemputan daripada Aloysius Robert dan Ramli, dan kami dapati alamannya sangat cantik, terutama pokok belian yang berratusan tahun. Hutan tu masih lagi belum memiliki balak. Sungai sangat cantik. Kalau kita buat perjalanan package pelancongan sungai, mancing, jungle trekking, melawat ke hutan pokok belian. Dan lagi satu yang kita banyak yang tak ketahui, yang kita punya wilayah Sarjan Korum berasal dari Pakalungan. Di situ ada dia punya tugu, ada kuburan dia. Ini akan jadi sesuatu destinasi pelancongan sejarah yang amat penting kerana Sarjan Korum telah menyelamat tawanan perang di Pulau Pahala di Sanakan. Oleh kerana kejayaannya menyelamat tawanan perang di Pulau Pahala, di Sanakan, dia dianugerahkan pindang kebesaran daripada Queen Ratu England Elizabeth, iaitu member of British Empire. Satu daripada orang dari pendalaman yang menerima pindang kebesaran daripada Ratu Elizabeth. Dan semua ini akan jadi destinasi pelancongan yang terungkut. Yang penting kita harus teroka, kita harus buat lagi kajian yang lanjut, dan juga terutama kita harus mempengaruhi belia-belia dan penduduk-penduduk di kampung sekitaran di kawasan ini supaya mereka sedari kepentingan pelancongan luar bandar, di mana ia akan membawa kehasil kepada mereka dan juga pelindungan alaman sejarah dan sekarang-karangnya. Yang penting kita usahakan
memperkenalkan ataupun memperkasakan dari orang-orang kampung di daerah ini, terutama juga belia-belia. Ya, itu dia serba sedikit tentang potensi Nabawan sebagai sebuah produk pelancongan luar bandar. Dan bagi Nalus Mitch, passion Nalus Mitch adalah youth empowerment atau people empowerment. Kita perkasakan komuniti di luar bandar agar mereka lebih memahami apa itu pelancongan. Kerana dengan adanya kepahaman yang bagus, mereka akan start to embrace tourism dan juga menjadi mentor kepada yang lain. Dan kalau kita nampak logo yang ada di Tam Yokong ini, NMO ini adalah nurture and nurture. M is motivate and mentor, supaya setiap orang yang disentuh oleh kepakaran ataupun insight Tam Yokong ataupun Nalus Mitch akan menjadi seorang yang outstanding. Dan saya juga difahamkan ya Tam Yokong bahwa ada satu mungkin kekeliruan, yaitu Seven Night Stone, sama ada itu tugu ataupun air terjun. Mungkin boleh menjadi Tam Yokong pencerahkan apakah benda tersebut. Yang mula-mula saya ketahui Seven Night Stone ni daripada arwah Philip Page, pegawai KBD dalam tahun 90-an, waktu saya pertama kali dibawa mereka mendaki ke kemuncak Batu Punggur. Banyak dia cerita, tapi waktu itu saya tidak berapa ketahui. Tapi yang saya dengar, yang ini Seven Night Stone ini adalah satu tempat special operasi khas tentera Australia daripada Kalimantan. Mereka biasanya ada operation semut, operation Agas, operation Kingfisher. Satu daripada operasi mereka ini, mereka datang dari Kalimantan sama pelawan-pelawan dari Kalimantan iaitu Dayak. Mereka telah memusnahkan sebilangan tentera Jepun. Saya rasa waktu 1945, waktu tentera Jepun sampai ke Penjangan, ingin menjadikan Penjangannya sebagai ibu headquarter mereka punya tentera. Malang sekali perang sudah habis. Di situ ternyata tentera Australia merayakan kejayaan mereka dalam masa 7 malam. Mereka memusnahkan tentera Jepun itu. Mereka buat satu perayaan Seven Night Stone. Kalau bagi sefahaman saya, 7 malam batu. Saya rasa dan fikiran saya itu, tunggu mereka buat sesuatu tulisan, ada tulisan di batu dinamakan Seven Night Stone. Rupa-rupanya pada hari ini apabila saya dibawa oleh NMO untuk bagi sumbangan pengetahuan pengalaman sekian lama saya dalam perancangan ini untuk memperkasa, bagi kongsian kepada belia-belia di sini. Memang mereka minat. Di sinilah saya terdengar rupa-rupanya Seven Night Stone itu air terjun. Dan semalam kita sangat berpeluang terjumpa dengan pemilik kawasan situ. Maka bagi saya kekeliruan daripada tugu iaitu stone terjadi, itu rupa-rupanya air terjun, dan beliau menyatakan air terjun itu sangat-sangat cantik, sangat-sangat tinggi, dan kawasan itu ada juga batu stone. Jadi mungkin juga ada sesuatu yang kita perlu buat tinjauan dan kajian. Mungkin ada sesuatu di situ. Beliau kata juga di situ ada kemah British, iaitu waktu konfrontasi. Tapi yang Seven Night Stone ini yang saya ketahui ini cerita sejarah Perang Dunia Kedua, iaitu 1945. Tapi kalau markas British itu tentunya waktu konfrontasi 1965, iaitu 20 tahun lepas Perang Dunia Kedua. Maka kawasan ini, terutama Penjangan, amat penting untuk dijadikan destinasi perancangan luar bandar. Bagi kita, mungkin kita terlalu jauh daripada Kota Kinabalu. Kita harus memperkasa belia-belia di sini supaya mereka tidak hijrah ke kota-kota di luar seperti Kota Kinabalu ataupun Kuala Lumpur, kerana mereka memiliki
tanah di sini, mereka memiliki bumi di sini yang hak-hak mereka tu daripada diancam oleh pembalakan. Kenapa kita tidak usahakan memberkasa mereka supaya mereka faham kepentingan alam menjadi sejarah warisan budaya yang mereka ada di sini dan jadikannya sebagai produk pelancongan luar bandar di masa di mana ia akan terjamin masa depan anak cucu mereka daripada benda-benda ini, alamat ini dimusnah. Dan juga saya rasa tugasan saya pada kali ini belum mencukupi. Kita harus juga lagi masuk ke kawasan seperti Bencangan, Pakalungan, Selinatan, lagi bagi fahaman yang selanjutnya kepada orang kampung, orang luar bandar di situ, juga belia-belia yang tidak sempat menghadiri kursus yang ada, ceramah yang ada pada beberapa hari ini. Ya, itu dia tadi sedikit tentang penerangan Seven Milestone. Dan bagi Nalus Mitch sangat bersetuju dengan Gundaheng ataupun Tuan Tamiokong bahwa usaha perlu diteruskan untuk memperkasakan, to empower the rural people with the knowledge. Dan pelancongan merupakan salah satu platform yang terbaik. Kerana melalui pelancongan kita dapat bukan sahaja memberikan kefahaman kepada komuniti dan mereka embrace the understanding about tourism, tetapi melalui pelancongan alam sekitar akan dapat dijaga, budaya dapat dilestarikan, dan juga sosioekonomi akan dapat diteruskan. Seperti yang saya katakan tadi, NMO ini kita teruskan, Nalus Mitch akan teruskan usaha ini, NMO ini to nurture, to motivate, and to mentor, sampailah rural people ini menjadi so outstanding, they can become a mentor to other people, dan kita perkasakan Nabawan ini sebagai satu destinasi pelancongan luar bandar yang terunggul di Sabah. Banyak lagi kerja yang perlu dilakukan. Bagi anda, silalah support t-shirt ini agar kita dapat mempunyai satu platform. Dan bila anda membeli t-shirt ini, pastikan anda mempunyai tanggungjawab untuk nurture, mentor, motivate sebagai, dan juga sesiapa saja anda sentuh dengan minda anda, dengan talent anda, dengan gift anda, akan menjadi outstanding seperti Tamiokong yang bermula daripada zero menjadi hero kepada tour guide di seluruh Sabah. Oleh itu, mungkin ada kata-kata terakhir daripada Tamiokong, dipersilakan. Bagi saya, kalau bahasa Inggeris kata nothing is impossible, tiada yang mustahil. Jadi kita jangan anggap kita ni tidak tinggi sekolah, kita tidak guna. Sebenarnya segala-galanya adalah di dalam tangan kita, dalam otak kita, dalam fikiran kita. Kita usahakan, kita jadikan kita seorang yang sangat berguna, bukan kepada kita. Bagi saya, harta karun, duit dan tidak sangat penting. Yang pentingnya berapa orang kita dapat menjadikan mereka orang yang sangat berguna untuk masyarakat, untuk masa depan, untuk segala-galanya sekitaran, alam sekitaran, terutama perlindungan. Itu yang sangat penting. Dan kita, apabila kita nampak mereka hidup senang hati, berjaya, kita lagi senang hati, kita lagi berjaya. Itulah saya punya kata-kata usahalah. Tiada yang mustahil, dan dalam kita punya kehidupan kita hanya hidup sekali. Buatlah yang terbaik untuk kita, untuk masyarakat, untuk alamat dan segala-galanya. Ya, dan mungkin tidak keterlaluan jika kita meminta Tamiokong, mungkin video ini akan ditonton oleh yang melihat daripada luar negara, yang tidak dalam bahasa Malaysia, mungkin dalam bahasa Inggris. Mungkin Tamiokong boleh kata-kata sedikit. Okay, thank you very much for your support. It's very important that knowledge that we know we need to share. We need to share to the people who have the potential that we see. We are not making use of them, but we want to get them, to let them, to empower them so that they know what is the meaning of life, what is the meaning of their ability. Always believe your ability, your capability. Nothing is impossible. Do your best and to make yourself to be like myself. I have been in the tourism for about coming into 35 years now.
everything that I accumulate in my mind, knowledge, experience, if I just keep it, it is not, I mean, it's nothing good for me, because once I have gone, it will be forever gone. So it's good to share to the people who need, especially the rural community, because they have the greatest, they are the people that have the greatest potential to protect the environment, to preserve the heritage and culture of their own. Otherwise, all these things will be gone. Once nature been destroyed by irresponsible people, once culture and heritage not been remembered by their own people, it already will be gone. So we do our best in contributing our knowledge, our experience, what we have seen right from the beginning, like of myself from zero now, because of my preservations of a history that I had lost for 60 years, and now I had kept the history for about 18 years and been recognized by the two nations that lost their World War II history. So there are a lot of things here that we had discovered. So let we do our best to discover more through the community, the rural community, so that they can be a part of it. And then so we just share. You are just creating the spark. Let them build up. I mean, the path good for them, and then especially in the preservation and conservations and of everything. Yes, itu dia tadi. Dan bagi warga-warga yang ada di sana, mungkin sekali lagi Knowledge Bridge ingin meminta jasa baik Tam Yak Kong untuk berucap sedikit dalam bahasa Hakka. Lịch sử好重要，尤其是在一個地方，好像邊疆岸。當我哋擺到邊疆岸時候，嚇死我啊！因為同人行埋到北婆羅洲時候，已經有人在邊疆岸，幾多人呢邊去到邊疆岸呢？岸邊有冇路，有冇水路，有冇飛機嘅？原來佢哋係在Kalimantan來嘅，Kalimantan最遠嚟嘅。在邊疆岸有3間同仁店，見下依度一間咯，2間已經出來咯，因為可能生意唔好啊，因為佢哋年輕人思想唔同嘅咯。依度一間呢，連同事都唔有讀，但呢佢講無律話，所以講呢隻文化係真係好緊要，對我哋人講，一天可以發聲，去發話。對我嚟講，邊疆岸係唔成研究曬，因為我哋人同人嘅文化呢邊好在邊曬，我行喺陣邊做嘢，希望佢哋有機會有時間落去喺咁多鄉村支持下我哋人嘅鄉村旅遊發展，去行下有地方最地道我哋人喺歷史啦，我哋人唔好俾人家講，我哋同人希望係我哋人種嘅，其實唔係樣嘅。而大家嘅發展，大家嘅繁榮要檢驗，也係因為我哋同人嘅歷史，我哋同人嘅大家一齊來發展。Ya, itu dia. Thank you very much, Tam Yak Kong. We continue our journey to empower the rural people. We transfer the knowledge, we transfer the know-how, supaya mereka feel empowered and use that knowledge to also empower others. Dan bagi Knowledge Bridge, seeking knowledge to empower others is so awesome. With the brand of NMO, we continue the journey. Dan bagi yang ada di luar sana, gunakanlah gift Anda, talent Anda to empower others, to help others to discover their ikigai, the reason for being. Apa tadi kalau Melayu, Tam? Impian hayat. Impian hayat itu. Help them to discover impian hayat, the ikigai, the reason for being, agar mereka menjadi dari orang yang tidak luar biasa, biasa-biasa saja, menjadi orang yang luar biasa, agar kita perkasakan warga luar bandar untuk daerah, untuk negeri Sabah yang tercinta ini. You all can do it, we all can do it together. Tidak ada yang mustahil. God bless, you're awesome, you're amazing. Knowledge Bridge from number 1, the best of the best. Terima kasih. Yeah.